Okay, soalan nombor 13 Okay, sambil tu kamu pun buat sekali lah. Okay, ada kertas, alat tulis semua. Okay. Just tengok je lah dekat sini kan. Tapi cuba buat juga sama-sama kan. Okay, soalan dia. Diberi bahawa fx okay, P tolak 3x dengan keadaan P ialah pemalar. Cari nilai P dengan keadaan FP sama dengan 4. Okay, biasa kalau kita jawab soalan pun mesti kita salin balik kan. Kita salin balik. Kita pun tulislah fx sama dengan P tolak 3x. So, dia beritahu P tu ialah pemalar. Kemudian dia suruh cari nilai P dengan keadaan FPX. FP sama dengan 4. Maksudnya, X yang ini kita perlu gantikan dengan 4. Dengan 4 pula. Sorry, dengan P. Okay, maksudnya X itu kita gantikan dengan P. Okay, jadi X dekat sini pun kita kena gantikan dengan P lah. Okay, dan nilai FP ni ialah 4. Okay, so 4 sama dengan P tolak 3P boleh selesai lah. Maksudnya 1 tolak 3 dapat negatif 2 P. So, kamu selesaikan, kamu akan dapat P sama dengan negatif 2. Okay, dekat sini ada jawapan. Okay. Okay, modul ni cikgu share nantilah. Cikgu share lah untuk kamu buat revision bila-bila kan. Terutama yang form 4 kan. Okay, nanti lepas ni lah. Lepas ni nanti cikgu share. Modul form 4 ni. Okay, dia ada jawapan sekali dekat situ. Okay, soalan nombor 14 pula. Okay, Rajah menunjukkan suatu fungsi. Yang ni. Okay, dengan keadaan M ialah pemalar. So, cari nilai M. Okay, yang ni kena faham gambar Rajah. Okay, ini bentuk tata tanda. Okay, kita boleh tukar bentuk dia jadi macam ni. Fx sama dengan X tolak 2M. Okay, dekat gambar Rajah ni, okay, ini objek kan? Okay, ini image. Okay, maksudnya X, kalau kita gantikan dengan 4, so kita akan dapat hasilnya 8. Macam itulah. So, maksudnya kita gantikan fx. Okay, fx ni, okay, kita gantikan terus f4 lah. F4 okay, sama dengan 4, ni x ni kita gantikan dengan 4 juga, tolak 2m. Okay, so kalau kita gantikan f4, so kita mesti dapat 8. Maksudnya f4 ni kita gantikan dengan 8 lah. 4 tolak 2M. Okay. So, kamu boleh selesaikanlah nilai M. Kamu boleh guna alpha sahaja. Okay. Guna alpha, tekan shift CLC, shift CLC, kamu akan dapat jawapan M dia negatif 2. Okay. Boleh faham Diberi fungsi fx 3x tolak 2. Terus tukar dalam bentuk persamaan ni. Macam tadi ni. 3x tolak 2. Tukar macam tu Okey, soalan dia, cari nilai x apabila fx memetakan kepada dirinya sendiri. Okey, apabila dia fx memetakan kepada dirinya sendiri, okey, dia kena jadikan macam ni. Fx mesti sama dengan x. Ini maksud memetakan kepada dirinya sendiri. Okey. So, sekarang ni tadi kita dah dapat ini fx sama dengan 3x tolak 2 kan. So, sekarang fx ni kita perlu gantikan dengan x lah. So, jalan kerja dia x sama dengan 3x tolak 2. Okey. So, kamu guna kalkulator je lah daripada sini tak payah nak bazir-bazir masa untuk pindah randah semua tu. Kamu boleh terus guna kalkulator. Kamu akan dapat jawapan dia 1. Okay. Ataupun kamu buatlah sini 3x tolak 1 kan. 3x tolak x. Sini jadi 2. So, sini 2x. So, sini 2. So, dapatlah x sama dengan
1. Jawapan dekat sini. Okey, soalan B dia, cari nilai H dengan keadaan F darab 2 tolak H sama dengan 4H. Okey. F, biasa kita dalam ni X kan? Dia nak dalam tu 2 tolak H. So asal kita macam ni. Fx sama dengan 3x tolak 2. Tapi dia nak yang dalam ni bukan X. Dia nak 2 tolak H. Kita ganti je X yang kat dalam ni dengan 2 tolak H. Bermaksud X yang ini pun kita kena gantikan dengan 2 tolak H. Okay. So, kalau F 2 tolak H ni, nilai dia ialah 4H. So, buatlah ni. 4H sama dengan 3 darab 2 tolak H tolak 2. Okey, cuba check guna kalkulator ni. Dapat tak jawapan dia 12? Tolak 2, so dapatlah H 4/7 Okey, dapat H 4/7. So, yang ini jalan kerja untuk soalan 16. Okey, soalan dia. Satu fungsi F ditakrifkan oleh Fx, X tambah K, 2X tambah 3, di mana X tidak boleh sama dengan H. X tidak boleh sama dengan H, dia kata. Okay, X ni tak boleh sama dengan H. Sebab kalau H sama dengan H, dia tak boleh selesai. Macam ni lah. Kalau nilai dekat pembahagian bawah ni, nilai dia adalah kosong. Okay, apa-apa nilai yang dibahagikan dengan kosong tak boleh selesai. Sebab jawapan dia adalah infinity. Jadi apakah nilai H? Maksudnya, apa nilai H yang tak boleh ada dekat sini? Okay, so kamu kena buat, ambil yang dekat bawah ni, jadikan dia sama dengan kosong. Okay, maksudnya kena jadikan yang bawah ni sama dengan kosong. So 2x sama dengan negatif 3. So x sama dengan negatif 3/2. So maksudnya nilai x ni ataupun nilai h ni tak boleh sama dengan 3/2. X ni adalah h lah. Okay, dia suruh cari tu. Ini clue yang dekat sini supaya dia nak kita ambil yang ni, jadikan dia sama dengan kosong lah. Sebab dia tak boleh sama dengan H. Jadi kita kena cari nilai H dekat bawah tu. Ni je jalan kerja dia yang ni. Okey, kemudian soalan B dia. Jika X sama dengan 2. Okey, jika X sama dengan 2, dipetakan kepada diri sendiri di bawah F. Okey, apa maksudnya tu? Okey, dipetakan kepada dirinya sendiri di bawah F. Cari nilai K. Apa benda maksudnya ni? Cikgu pun kurang faham sikit maksud dia. Okey, so di bawah F apa maksud di bawah F tu? Kalau dipetakan kepada dirinya sendiri, kita tahu dah tadi Fx sama dengan X. Okey, tak apa, kita buat yang ni dulu Kita buat yang ni. Kalau jawapan salah, kita cuba fikirkan yang lain. Okey, so jika X sama dengan 2 maksudnya ni asal tadi Fx, X tambah K. Jika X ini sama dengan 2, kita just gantikan X ni dengan 2 lah. Okey, kita gantikan dengan 2. So cikgu tulis 2 tambah K perkan 2 darab 2, 4. 4 tambah 3 sama dengan 2 lah. Okey, dapat tak K dia 12? So 2 tambah K sama dengan 4 tambah 3, 7 darab 2, 14. So dapat K sama dengan 14 tolak 2, dapat 12. Okey, dapat jawapan yang 12 yang kat sini ni. Okey, so maksud dia sama je lah, dipetakan kepada dirinya sendiri Okey, boleh kah? Okey setakat ni? Kita buat soalan 23.
Okey, diberi fungsi gx sama dengan 2x tolak 3, hx sama dengan 4x. Cari hgx. So, kita akan tulis semula lah. Kita tulis dalam persamaan. So, buat sama tulis dalam persamaan. Buat sekali dengan cikgu. So, gx sama dengan 2x tolak 3. Okey, satu lagi. Hx sama dengan 4x. Okey? Okey, soalannya dia nak hgx. Okey, ingat lagi tak? Kalau hgx ni macam mana? Kita nak gantikan hx ke dalam gx ke ataupun nak gantikan gx ke dalam hx? Yang mana satu? Gx ke dalam hx. Okey. Kita tengok yang depan. Kita yang belakang lah. Ni depan kan? Ni depan. Yang ni. Kita tengok yang belakang ni. Bermaksud, kita kena gantikan gx dalam h. Okey? Kalau sebelum ni, kamu cuma ada satu saja. Contohnya kamu ada okey, gx tadi gx sama dengan contohlah 2x tolak 3. Macam mana cakap? Ni tak boleh. Okey, macam tu je lah. Macam tu Dia kena tengok yang dekat belakang ni. Okey. Yang dekat belakang tu, kalau dia gx, maksudnya gx ini perlu digantikan nilai ke dalam hx. Nilai x di dalam hx ni. Okey, so maksudnya macam ni lah. Kita tulis depan dulu. Kita tulis dulu hx kita. Hx sama dengan 4x kan? Okey. Nilai x dekat sini, 4x. Nilai x dekat sini yang kita perlu gantikan dengan gx. Kita tulis hx dulu. So, nilai x tu kita perlu gantikan dengan gx. Tak payah banyak sangat kurungan So, cikgu buat macam tu. H. Okay, lepas tu nilai x ni kita gantikan dengan gx. So, maksudnya 4. Nilai x ni kita gantikan dengan gx. Macam tu. Okay. So, hgx sama dengan 4. Gx kita ialah 2x tolak 3. So, kamu akan dapat 8x tolak 12. Okay. Okey, seterusnya. Cari nilai x jika hgx sama dengan 1/2 gx. Okey, hgx tadi kita dah buat dah yang ni tadi. Okey, 8x tolak 12 sama dengan 1/2 gx. Kita just ambil gx yang ni je lah 2x tolak 3. So, selesaikan yang ini sahaja. Tolong kira Sat, guna kalkulator ni dapat tak jawapan dia 3/2? Dapat tak? 3/2. Baik. So, yang ni selesaikan guna kalkulator saja, dapat 3/2. Okey, itu fungsi gabungan. Okey, diberi fx 3x tambah 4, fgx 6x tambah 7, cari fg4. Okey. Okey, so kalau dia nak cari fg4, kita buat fgx dulu. Okey, so kita buat Okey, fgx dah ada. Sorry, tak perlu cari. Fgx dah ada. So, maksud just gantikan x yang ini dengan 4 sahajalah. Okey. So, fg kalau tak ada, kita kena cari. Fg4, 6 darab 4 tambah 7 Okey, so yang ni dapatlah 31 kan. Okey, ni dapat 31. Simple saja. Okey, yang inilah gx. Okey, dia nak gx. Okey, dia nak gx Okey, diberi fgx. Fgx. Okey, kalau dia nak gx, kita kena buang f.
kita kena buang fx. Dia tak boleh tulis fx gx. Tapi sebenarnya ini adalah fx. So sekarang ni dia ada fgx, dia nak gx. Tapi kena buanglah f ni. Cara kita nak buangkan f tu, kita kena letak songsangan dia dekat sebelah. Songsangan bagi fx. Okay? So sekarang tugas kita perlu cari songsangan bagi fx dahulu. Okay? So diberi fx kita ialah 3x tambah 4. Cikgu terus tulis macam ni 0x tambah 1 Sama maksud dia. 3x tambah 4, 0x tambah 1. Sebab cikgu nak gunakan kaedah tukar tempat dan tukar tanda. Siapa yang dah tak ingat tu. Okay? Okay, so kita boleh terus buat songsangan dengan cara 1 dan 3 kita hanya tukar tempat. So maksudnya yang atas ni akan jadi x sahaja. So yang kat bawah akan jadi 3. Okey, yang ini pula kita tukar tanda. So dekat sini negatif, tapi kalau kita letak negatif sekalipun akhirnya kita akan dapat kosong, so tak perlu. So yang atas ni kita tukar tanda. Tak perlu tukar nombor, tukar tanda sahaja. So f songsang x kita ialah yang ni lah, x tolak 4 per 3. Okey? Kita cari songsang, f songsang dulu. Sini pun dah dapat markah dah. Okey? Okey, kemudian baru kita berbalik pada yang ini. Okey, f songsang f g x. Yang ini adalah satu grup tadi, satu grup. Okey? Adalah satu grup. So sekarang ni yang ni belakang lah. Yang ni depan. So sekarang ni yang belakang mesti masuk kat depan lah kan. Okay. So guna cara yang macam tadi juga. Okay. Yang depan tadi. Yang depan ni x songsang kita ni ialah x tolak 4 per 3. X tolak 4 per 3. X yang ini perlu digantikan fgx. Fgx kita 6x tambah 7. Okay. Jadi kamu kena jadikan dia macam ni sebenarnya. 6x tambah 7. Yang ni baru x yang ni tolak 4. Ni. X yang ni kita gantikan dengan 6x tolak 7. Tolak 4 per 3. Okey. So kamu akan dapat 6x 7 tolak 4 dapat 3. Per 3. Okay, boleh permudahkan lagi. Kamu akan dapat 2x tambah 1. Macam tu. Dia tak yang dah tak faham, dah tak ingat dah yang ni. Okey tak ni? Okey. Okey. Okey, seorang yang tengok. Yang lain macam mana? Ini melibatkan songsangan. Tapi sekurang-kurangnya kena buat songsang ni. Yang ni kena buat. Ni dah ada markah lah. Kalau tak boleh nak teruskan yang bawah tu Okey, itu kalau melibatkan songsangan dan gubahan. Okey. Itu kalau songsang dia kita letak ke kiri. Dia ada songsang dia yang kita kena letak ke kanan. Sebab kalau dia nak fx, dia tak nak gx. Jadi g songsang kita kena buat. Kena buatlah g songsang x tu. Contoh dekat sini lah dia bagi h songsang yang ni. Dia suruh cari hx. Cara dia sama macam guna kaedah songsang tadi Okey, macam mana ni? Okey, 2 h songsang x sama dengan 2 per 3 tolak x. Okey, kalau cikgu nak guna cara macam tadi, cikgu buat macam ni 0x sebab kat atas tak ada x kan. Tambah 2. Okey, yang bawah ni cikgu kena susun bentuk yang sama. Dia jadi negatif x tambah 3. Okey. So, cara yang sama macam tadi. Okey, so sekarang kita dapat hx lah. 0 dengan 3. 0 dengan 3 ni kita tukar tempat lah. Maksudnya sini akan jadi 3x. Yang bawah ni akan jadi kosong lah. Okey. Kemudian yang ini akan tukar tanda saja. Maksudnya sini jadi negatif 2. Yang ini akan jadi positif x. Positif x So kosong ni tambah kosong sebenarnya tinggal x saja.
So, permudahkan dapat 3x tolak 2 per x. Okey, dapat yang ni. Okey, itu cara nak buat songsangan yang tu lah. Okey, diberi fungsi gx sama dengan 3x tambah 1. So, gx sama dengan 3x tambah 1. Kemudian, f gx sama dengan 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 4. Okay, first dia suruh cari g songsang. Okay, ni g yang ni gx ni cikgu tulis macam ni, 3x tambah 1 per 0x tambah 1. So kalau kita buat g songsang x, 1, 3 kita pindahkan, maksudnya jadi x, yang bawah jadi 3. Positif kita tukar jadi tolak 1, yang ni tak payah, tak apa sebab jadi kosong juga. So kita punya g songsang kita yang ni. Okey, sekarang dia nak fx. Kita ada fgx. Dia nak fx. Maksudnya kita kena letak g songsang kat sebelah kanan. Okey, kita letak g songsang dekat sebelah kanan. Okey, so sekarang ini satu grup. Yang ni satu grup So sekarang ni g songsang perlu dimasukkan dalam x pada fgx. Okay, so fgx kita ialah g songsang tadi tak payah tulis, tak apa benda ni. Kamu dah faham yang tu, kamu just gantikan saja. Maksudnya nilai x pada fg yang ni kita kena gantikan dengan yang ini, yang kita kira tadi, yang g songsang ni. So maksudnya 9x kuasa 2 tu kita gantikan dengan x tolak 1 per 3 kuasa 2. Okay, kemudian tambah 6x, x kita gantikan dengan x tolak 1 per 3. Okay, tolak 4. Yang ni je kita selesaikan. So 9, yang ni akan dapat x kuasa 2 tambah 1 tolak 2x per 9. Okey, yang ni boleh potong je. Tambah 2x tolak 2 tolak 4. Ni baru boleh potong. So sekarang yang atas ni dia tinggal x kuasa 2 tolak 2x tambah 2x. Cikgu susun lah ni tambah 1 tolak 2 tolak 4. Okay, so ini habis. So 1 tolak 2 tolak 4 dapat tolak 5. So x kuasa 2 tolak 5. So dapat jawapan atas. Nanti boleh cuba balik. Okay. Okay, itu yang maksud cikgu. Itu kalau g songsang tu sebelah kanan. Maksud yang songsang tu kita masukkan dalam fgx. Kalau dia nak yang di sebelah kiri, g songsang letak yang songsang letak di sebelah kiri. So maksudnya yang fgx itu dimasukkan dalam yang songsangan tadi, x yang kita dah songsangkan tadi. Okay, so ini adalah cukuplah tu untuk fungsi. Kita tengok bab lain pula. Okay, selesaikan persamaan kuadratik. Ini biasa. Okay, yang ni biasa. Kamu selesaikan, kamu akan dapat 2 nilai x. Okay, dapat 2 nilai x. Okay, mesti tunjukkan langkah kerja. Okay, kembangkan semua tu sampailah kamu dapat bentuk bentuk macam ni lah, bentuk arm dia. Dapat je bentuk macam ni. Okay, cikgu tak galakkan kamu guna pemfakturan. Gunakan formula. Okay, formula yang mana? Nak mencari nilai x tu, iaitu b kuasa Okay, formula kita adalah negatif b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4 AC punca kuasa 2 per 2A. Ini formula ni. Sampai sini, guna formula yang ni. Guna formula ni, kamu just masukkan saja nilai. Okay, contohnya kalau ini 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Contohnya lah kamu just masukkan negatif. Okay, b kita negatif 3. Negatif kena ada. Lepas tu buat kurungan lah kalau negatif. Tambah tolak. So, b kuasa 2 kamu negatif 3 kuasa 2. Tolak 4a kita 2, c kita 1.
perkan semua dengan 2 darab 2. Tunjukkan yang ini. Sebab dekat sini yang markah dia ni. Kalau salah masuk maklumat ni, salah lah. Jawapan bawah pun salah. Betul masuk maklumat ni, kamu boleh terus guna kalkulator menggunakan mode EQN tu saja. Maksudnya berbalik pada mode EQN, masuk sahaja nilai A 2, B negatif 3, C sama dengan 1. Tekan je sama dengan tu, terus dapat 2 nilai X. Okey, maksudnya kamu tak perlu guna kalkulator yang daripada sini pun. Okey, guna saja EQN, masukkan nilai A, B, C. EQN tu kamu kena guna degree 2 degree 2, masukkan nilai A, B, C, terus dapat nilai X. Yang ini hanya perlu ditunjukkan sahaja untuk dapatkan markah penuh. Kalau tak tunjuk ni, tak dapat markah penuh. Okey, tu yang 11 ni pun samalah. Okey, nombor 11 tu pun sama. Okey, yang ni pun sama, ni cuma aplikasi sahaja. Tentukan sama ada bola tersebut boleh mencapai ketinggian. Yang ni sebenarnya gantikan H dengan kosong dulu. Sebab dia kalau dia berada di tanah, jarak dia adalah kosong. Cari dulu H sama dengan kosong ni, gantikan, kamu akan dapat nilai T. Tentukan sama ada bola tersebut boleh mencapai ketinggian 15 meter dari tanah. Cari nilai T cikgu itu kena buatlah nanti cikgu tak boleh nak tunjuk yang tu lah. Okey, kita kena tengok bentuk soalan yang lain. Okey, yang ni penyempurnaan kuasa 2 sempurna. Okey, dia kena gunakan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 sempurna. Okey, kita cuba buat yang ni mungkin tak ingat dah kan? Tak ingat dah. Okey, first mesti kena kembangkan dululah. Jadikan sampai jadi bentuk arm lah. So 2x kuasa 2 tolak 6x sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 4. So 2x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 6x tambah 3x tambah 4. Ni cikgu just pindahkan ke kanan Yang kanan cikgu pindahkan ke kiri saja. Okey, kosong kan. Okey, lepas tu yang ni akan jadi x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 sama dengan kosong. Okey. Okey. Menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 sempurna So macam mana nak gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 sempurna? Okey, kita lihat dekat B. First pastikan kita punya yang dekat sini mestilah 1 Kalau bukan 1, kita kena bahagikan dulu. Okey, so bila dia dah 1, so sekarang ni kita tengok yang ini. Kita punya B ni, ni B lah kita kena bahagikan 2. Okey, kita kena bahagikan 2. Maksudnya B kita adalah negatif 3/2 lah. Okey, so tuliskan macam ni. X tolak. Tolak ke? Tolak. Tolak 3/2. Okey, tolak 3/2 kuasa 2. Betul ke? Cikgu dah lupa lah sebenarnya. Sebenarnya kalau cikgu tak mau guna cara macam yang dekat dalam buku tu. Okey, kejap. So kita buat macam ni je. Tapi ikut yang kamu faham lah So kalau cikgu just guna macam ni saja. Kita terus buat. Dia akan jadi X tolak 3/2 kuasa 2. Okey, tolak 3x lepas tu tambah 4. Ni kena tambah dulu tambah dulu baru tolak tolak 3/2 kuasa 2. Sekejap tolak 3x. Tu cikgu dah lupa lah sebenarnya ni. Itulah cikgu pun lupa sebab yang ni lama kita tak buat kan. Cikgu tak pernah buat, tak pernah tengok dah bab yang ni. Cikgu dah lupa dah.
Cepat anyone, siapa yang ingat ni? Siapa yang ingat ni? Kita tengok buku pula. Sebab kalau dia nak guna penyempurnaan kuasa 2, mesti kena guna penyempurnaan kuasa 2 tau. Tak boleh gunakan cara lain. Macam mana? Siapa yang ingat guna penyempurnaan kuasa 2? Salah ni, salah Sekejap, dia macam ni. Okey, so alamak dah terpadam. Kejap, sabar. Sekejap, siap. Okey, dia macam ni je. Kalau tengok buku sekejap, kita dah remind, dah ingat balik dah. Okey, so yang ni tadi kan, yang ni adalah X kuasa 2 tolak 3X tambah 4 Okey. So macam ni lah kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ini, ingat yang ni B kita adalah negatif 3/2. Okey, so kita just salin balik X kuasa 2 tolak 3X. Kita kena tambah dulu. Tambah dengan yang ini. Okey, tambah dengan yang ini. Negatif 3/2. Kena kuasa 2. Okey, so step dia mula-mula bahagi 2. Yang ni. Step yang kedua, kita kena tambah. Okey, step yang ketiga, kita kena buat kuasa 2. Okey, step yang keempat, kita kena tolak pula. Okey, so yang daripada sini sampai sini sama je macam kat atas. Okey, cuma cikgu tambah yang ini. Okey, tambah yang ini. Lepas tu kena tolak balik. Barulah dia seimbang balik. Tolak balik dengan negatif 3/2 kuasa 2. Okey. 4 ni kita sambung saja. Tambah 4. Sama dengan kosong. Okey. Okey, so sekarang daripada depan ni sampai sini. Okey, daripada depan sampai situ. Okey. Cikgu boleh cikgu boleh terus tulis dia menjadi X tolak 3/2 kuasa 2. Okey, X tolak 3/2 kuasa 2. Okey, cuba kita buat kembangan balik. Daripada sini kita buat dapat tak macam atas? Kan? X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Negatif 3/2 ni kalau kita kuasa 2 dapat negatif 3/2 kuasa 2. Kemudian 2 darab negatif 3/2 darab X kan dapat negatif 3X balik. Itu cara dia. Okey. Kita dah balik ni. Okey. So daripada yang atas tadi tu, daripada sini sampailah ke sini, kita ringkaskan jadi macam ni saja. Kemudian yang bakinya ni kita pindahkan ke kanan. Okey, pindahkan ke kanan, dia akan jadi negatif 3/2 kuasa 2 tolak 4 lah. Okey. Okey, kemudian yang ni boleh calculate guna kalkulator. Okey, calculate guna kalkulator, kamu akan dapat negatif 3/2 kuasa 2 tolak 4 Kamu guna kalkulator teruslah. Okey, yang ni kamu akan dapat negatif 7/4. Okey. So negatif 7/4. Okey, lepas tu macam mana nak selesaikan ni? Okey, cikgu tulis kat sini lah, tak muat kat situ. So X tolak 3/2 kuasa 2 sama dengan negatif 7/4. Okey, lepas tu kita hapuskan kuasa 2 ni. Kita kena buat punca kuasa 2 sebelah kanan kan? Sabar. Kejap. 9/2. 9/4. Macam salah kira je. Tolak 4. Dia tak boleh negatif Tutup pintu. Okey, dia tak boleh negatif lah. Kita dah tersilap ke dekat sini? Okey. Tambah. Ini tambah 4 dekat sini 4. Negatif 4.
kat sini macam ada kesilapan dekat sini sebab kita tak boleh punca kuasa 2 nombor negatif ni kat sini. Sebab macam ni kan, kalau kita buang kuasa 2 dia, kita kena buat punca kuasa 2 dekat sini. Tapi tak boleh ada negatif dekat situ. Okey, tak apa, kita cuba dulu kalau positif kat situ. 7/4 tambah dengan 3/2 3.25. Salah lah dekat sini. Okey, macam mana ni? Anyone? Siapa yang nak tolong betulkan kod ada kita tersilap ke kat mana-mana? Salah kira? Negatif 6 X kuasa 2 tolak. Ni tambah. Nampak tu? Daripada atas kita salah ni. Nampak tak? Daripada ni kita salah. X kuasa 2 tambah 3X. So maksudnya dekat sini dia jadi tolak. Tengok dekat situ pun dah nampak dah jawapan kita salah sebab kita dah tersilap daripada atas. So kena check ya. So ni kena tolak lah. Bila pindah ke kiri jadi tolak. Okey, lepas tu yang kita kena betulkan lah dekat sini jadi negatif 9. Okey, sebab negatif 6 tolak 3 dapat negatif 9. So dekat sini kita salah lah. B kita jadi salah lah. B kita tak boleh lah ambil 3/2 lagi. Dia jadi negatif 9/2. So kena betulkan ini. Semua ni kena betulkan lah. Negatif 9/2 So yang ni negatif 9/2, negatif 9/2. Okey. So padam balik semua ni salah semua ni. Okey. Okey, so sekarang ni kita tulis balik X kuasa 2 tolak 9/2 X kuasa 2 pula. Okey, daripada sini sampai sini, okey, kita boleh tulis X tolak 9/2 kuasa 2. Okey, yang ni salah lah ni Yang ni bukan negatif 3X lah. Negatif 9. Okey. So dapat tak balik yang atas? X kuasa 2 negatif 9/2 kuasa 2. Okey, dapat balik So daripada sini sampai sini, daripada sini sampai sini kita tuliskan pendek je jadi macam ni. Okey, lepas tu yang ini kita gunakan kalkulator ataupun kita pindah ke kanan dulu. Dia akan jadi negatif 9/2 kuasa 2 tolak 4. Okey, pindah ke kanan jadi tolak 4 negatif kat depan ni dia jadi positif, yang ini jadi negatif. Okey, so yang ni kita boleh calculate dulu kat sebelah kanan. Okey, negatif 9/2 okey, kuasa 2 tolak 4. Baru dapat positif Kita dapat yang ni 16.25. Yang ini sahaja 16.25. Okey, so cikgu sambung jalan kerja dia dekat sebelah sini. So yang ni tadi salah Okey, so daripada jawapan kita dapat tadi tu X tolak 9/2 kuasa 2 sama dengan 16.25. So kalau kita nak X tolak 9/2 saja, kita kena buat punca kuasa 2 bagi 16.25 tadi. Okey, 16.25 punca kuasa 2, kamu akan dapat jawapan dia 4 disebabkan jawapan nak 3 tempat perpuluhan, so bagi dulu jawapan kepada 4 tempat perpuluhan 4.0311. Okey, cik bagi 4 tempat perpuluhan dulu. So nak dapatkan nilai X, so 4.0311. Okey, campur dengan 9/2. Okey, yang ni buat square root, kamu akan dapat dua jawapan satu positif, satu negatif. Okey, katakan mula-mula kita ambil yang positif dulu. Okey, so tambahkan dengan 9/2 ni. So kamu akan dapat 8.531. Barulah betul jawapannya
dapat 8.531. Untuk jawapan yang satu lagi, negatif 4.0311 tambah 92. Negatif 4.0311 tambah 92, kamu akan dapat jawapan dia 0.469. Okey. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca negatif 3 dengan 1/2. Beri jawapan dalam AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So maksudnya daripada punca yang diberi, kamu kena bentuk persamaan. Kalau sebelum ni cari persamaan, kamu kena cari punca. Dia terbalik kan. Okey, so ada banyak cara sebenarnya. Okey, antara cara yang paling mudah, kita buat jalan kerja terbalik. Kalau sebelum ni punca kita X sama dengan negatif 3, satu lagi X sama dengan 1/2. So kita terbalikkan jalan kerja, ni akan jadi X tambah 3 sama dengan kosong. Yang ni akan jadi 2X tolak 1 sama dengan kosong. Tahu macam mana? 2 darab X, 2X, 1 pindah kiri jadi tolak 1. Lepas tu kita buatlah X tambah 3, 2X tolak 1 sama dengan kosong. So kita kembangkan balik. Dapatlah 2X kuasa 2 tolak, cikgu buat yang ni dulu Okey, tolak 3 tambah 6X tolak X sama dengan kosong. Susun balik elok-elok. 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan kosong. Ni macam ni. Okey. Ataupun nak guna cara hasil tambah punca dengan hasil darab punca pun boleh juga. Okey, hasil tambah punca. Maksudnya negatif 3 kita tambahkan dengan 1/2. Okey, negatif 3 tambah 1/2 dapat negatif 5/2. Okey, hasil darab punca pula, negatif 3 darab dengan 1/2, kamu akan dapat negatif 3/2. Kemudian kita buat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab. Ini kena ingat. Maksudnya X kuasa 2 tolak, dalam ni adalah hasil tambah punca kita, iaitu 5/2 kan, negatif 5/2. Okey, tambah hasil darab punca kita adalah negatif 3/2. Okey, lepas tu yang ni akan jadi X kuasa 2 tambah 5/2X tolak 3/2. Lepas tu nak bagi sama jawapan macam ni, kamu kena darab 2 lah semuanya. Darab 2. Darab 2. Ni jadi darab 2. Potong 2 kat bawah lah. So dapat jawapan yang sama lah. Okay, so itu untuk daripada punca nak membentuk persamaan. Okay, ada lagi baru. Okay, diberi M dan N adalah punca bagi persamaan yang ni. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca yang baru. M tolak 1 dengan N tolak 1. Okay. So mula-mula kita buat dulu persamaan punca-punca yang lama tu dululah. Yang ni M dengan N Hasil darab punca M dengan N, M darab N dapat MN. Hasil tambah punca dia akan jadi, hasil tambah dulu patutnya hasil tambah dia akan jadi M tambah N lah. Okey. Kemudian kita nak tentukan yang mana hasil tambah, yang mana hasil darab daripada persamaan ni. Okey, kita kena susun persamaan tu jadi bentuk yang macam tadi tu. First kita kena jadikan X tu kuasa 1 lah yang depan ni. So maksudnya semua kena bahagi dengan 2 lah. Okey, macam tu. Okey, yang depan ni adalah untuk hasil tambah. Hasil tambah punca So hasil tambah punca kita dekat sini kalau ikutkan negatif. Tapi ingat tak, kalau negatif, kita kena tulis positif, dia terbalik. Okey, so yang ni adalah 5/2 hasil tambah punca kita, M tambah N. Yang ni adalah hasil darab punca. Hasil darab punca kita ikut saja. Negatif 3/2 sama dengan MN. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula untuk mencari
menggunakan punca-punca yang baru pula, iaitu M tolak 1 dengan N tolak 1. Okay, kita buat dulu hasil tambah punca. M tolak 1 tambah dengan N tolak 1. So, dia akan jadi M tambah N tolak 2. Okay. So, hasil darab punca pula ialah M tolak 1 N tolak 1. Okay. So, kita kena kembang ini MN. Panjang pula nak kena kembangkan ni. Cik tulis kat bawah. Okay. Kita kena kembangkan dulu yang tu. Hasil darab punca Hasil darab punca M tolak 1 N tolak 1. Okay. So, yang ni akan jadi MN. M darab M, MN. Negatif 1 darab negatif 1 dapat positif 1. Kemudian cikgu darabkan yang ini. Negatif N, negatif M. Okay. So, dia akan jadi. Okay, kita kena susun sikit. MN. Okay, tambah 1. Okay, tolak. Okay, cikgu kena buat bracket sebab ada tujuan dia nanti. N tambah M. Sama kan? Yang ini, cikgu jadikan bentuk macam ini. Nampak? Bila kita faktorkan balik. Negatif N, negatif M. Okay. Dah buat hasil darab punca yang baru. Ni yang baru. Dekat sini yang baru. Okay, kita nak kaitkan dengan yang lama tadi. Okay, kita just ganti sahaja. Okay, hasil tambah punca dia adalah M tambah N. M tambah N kita ialah 5/2. Okay, mana nak tulis ni? Tulis kat bawah lah Okay. M tambah N tambah 2 untuk hasil tambah punca. So, maksudnya 5/2 tolak 2. Ni bukan tambah tolak. Ni tolak 2. N tambah N kita gantikan dengan yang ni. So, 5/2 tolak 2. Okay, tolak 5/2 tolak 2 dapat 1/2 So, hasil tambah punca kita ialah 1/2. Okay, untuk hasil darab punca pula, MN, nampak? MN kita adalah negatif 3/2 tambah 1, tambah je, tolak dengan N tambah M. Yang ni lah M tambah N, sama. Tolak 5/2. Yang ni kira lah guna kalkulator Negatif 3/2, kamu buat je, tambah 1, tolak 5/2. Kamu dapat jawapan ni negatif 3 Negatif 3. Okey, so dah dapat dah hasil tambah punca dengan hasil darab punca. So, kita tulis dalam bentuk yang tadi, iaitu X kuasa 2 tolak 1/2X tolak 3 sama dengan 0. Okay, ada tak? Sama tak dengan jawapan dekat atas? Okay, sama sebab yang kat atas jawapan yang diberi tu dia darab dengan 2 So, darab 2 lah. 2X kuasa 2. Yang ni akan jadi tolak X sahaja. Darab 2, ni darab 2, ni pun darab 2 Tolak 6 sama dengan 0. So, 2X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan 0. Yang ni jawapan dia. So, kita labelkan dulu. Labelkan persamaan 1, soalan 2, soalan 3. Okay, dia ada banyak cara lah. Ada banyak cara. Tapi yang ni cikgu tunjukkan salah satu cara lah. Mungkin kamu ada cara yang lain, boleh juga. Untuk cek jawapan, kamu guna kalkulator, EQN, kamu gunakan unknown, bukan degree Guna unknown, pilih 3. Unknown 3, sebab kita ada 3 pemboleh ubah. Unknown tu adalah pemboleh ubah kalau kamu nak cek guna kalkulator. Ni macam ni, boleh tahu tu jawapan yang ni. Okay, tapi jalan kerja dia, cikgu tunjukkan dekat sini. Okay, firstly cikgu pilih X lah. Cikgu pilih X, cikgu bagikan dia sama semua. Ni 1, ni 4, ni 2. So, cikgu kena bagi dia jadi 4 lah. Jangan kecilkan, bagi dia jadi besar. So, maksudnya yang paling besar 4. Maksudnya persamaan ketiga, cikgu darab 2. Persamaan yang pertama, cikgu darab dengan 4. So, dia akan jadi, tulis semula persamaan 1 kita, 4X tolak 12Y. Pukul darab 3 darab 4, 12. 3 darab Z dapat 3Z. 2 darab 4 dapat 8. Ni persamaan 1.
Okey, persamaan yang kedua kita sama juga. 4x tolak 4y tambah z sama dengan 7. Ni persamaan yang kedua masih sama. Persamaan yang ketiga kita darab dengan 2. So jadi 4x. Yang ni tambah ke? Ada silap lah bang. Tak nampak. Okey, tambah 2y tambah 2y tolak 6z sama dengan negatif 8. Ni persamaan yang ketiga. Okey. So, kita kena hapuskan X dahulu. Okey, cara nak hapuskan X. Persamaan 1, kita tolak persamaan yang kedua. Dia tak boleh terus tolak semua sekali. Persamaan 1, kita tolak persamaan yang kedua. Satu lagi kita boleh buat persamaan kedua, kita tolak persamaan yang ketiga. 1 tolak 3 pun boleh. Okey, 1 tolak 2 dulu. Okey, kita ambil 1 tolak 2 dulu. Okey, 4x tolak 4x habislah. So, negatif 12, ni negatif 12 tolak dengan negatif 4. Macam ni, negatif 12 tolak negatif 4 Tolak negatif 4. Jangan buat tolak 4 saja. Kamu pun, yang ni tak payah tunjuk pun tak apa. Kamu congak saja terus. Guna kalkulator je terus. Okay, negatif 12. Okay, tolak negatif 4. Kamu akan dapat negatif 8. So, tuliskan negatif 8y. Okay, kemudian kita buat Z pula. 3Z tolak dengan Z. 3Z. 3 tolak 1 lah dapat 2Z kan. Positif 2Z. Kemudian 8 tolak 7 dapat 1. Macam tu. Okey, untuk persamaan yang 2 tolak 3 pula. 4x tolak 4x habis. Kemudian negatif 4 tolak positif 2. Kamu tekan kalkulator lah. Negatif 4 tolak positif 2. So, kamu akan dapat negatif 6. Negatif 6y lah. Kemudian 1, Z ni 1 tolak negatif 6. So, dia akan jadi 7Z. Sama dengan 7 tolak 8 7 tolak negatif 8. So, dia akan jadi 15. Guna kalkulator saja yang tu. Tak perlu tunjuk kamu nak tunjuk tolak-tolak yang tu, tak perlu. Okay, so bila kita dah tolak 1, 2, 2 dengan 3 ataupun 1 dengan 3 pun boleh. So, kita akan dah kurangkan kita punya pemboleh ubah jadi 2 pemboleh ubah saja. Ada Y dengan Z saja. Okay, bila dah ada Y dengan Z, okay, kita guna pula penyelesaian persamaan serentak 2 pemboleh ubah. Okay, nak letak rapat-rapat, kita letak rapat-rapat macam ni. Harap-harap ni kita tak ada tersilap kira lah yang atas tu ya. Tambah 7Z sama dengan 1. 15. Okey. Okey, yang ni pun boleh guna cara macam tadi. Kita nak bagi sama dia punya salah satu pemboleh ubah dekat situ. Okey. Okey, contohnya kat sini cikgu bagi 8 dengan 6, 2 dengan 7 kat situ. Cikgu pilih 2 dengan 7 lah. Maksudnya kita jadikan 2 tu Z, 14Z Kita jadikan dia 14Z. Maksudnya persamaan yang ni kita perlu darab dengan 7, yang ni kita darab dengan 2. So, kita darab balik. Okay. 7 negatif 8 darab 7, negatif 56. Tambah 7 darab Z dapat 14Z. 1 darab 7 dapat 7. Kemudian 6 darab negatif 6 darab 2 negatif 12Y. Y tertinggal Okey, kemudian 7 darab 2 ni pun dapat 14Z. Yang ni dapat 30. Okey. So, nak label mana persamaan ni? 4, 5 pun boleh. Labelkan 4, 5. Lepas tu kita tolakkan lah. 4 tolak 5. Kita buat 4 tolak 5. So, tolakkan yang ni. Bila tolak Z, habislah. Okey? Habis tolak Z. Okey, negatif 56 tolak negatif 12. Ini guna kalkulator saja. Negatif 56 tolak negatif 12. So, kamu akan dapat negatif 44. Negatif 44Y. Okey. Kemudian 7 tolak 30. Dapat macam salah yang ni. Negatif 23. Ni salah ni. Okey. Takut ada tersilap.
7 takut kita ada tersilap jalan kerja dekat atas, kira-kira kita salah. Tu yang kena hati-hati tu. Okey, jawapan kamu boleh check. Jawapan boleh check guna kalkulator je. Yang ni kena kesan balik dekat mana kesilapan. Sebab tak dapat, Z tak dapat pun yang tu. Okey. Okey, anyone yang dapat kesan tak cikgu punya kesilapan? Mungkin kita ada salah darab lah macam ni. Cikgu, yang 3X, 3Z tu, 4Z. Yang mana? Yang cikgu labelkan persamaan? Nombor berapa? Persamaan ke berapa? 1. Persamaan 1 maksudnya cikgu darab dengan 4, 4x. Ini 4 lah sepatutnya ya. Daripada atas lah maksudnya. Nampak tu kenapa cikgu tulis 3? Okey, sini 4 kan sepatutnya, betul? Itu situ salahnya. Betul-betul? Situ je lah salah. Betul so kenalah betulkan balik. Aduh. Okey, so 4Z tolak Z sepatutnya dekat sini. Okey, kita betulkan. Tapi kalau kita dapat kesan macam tu, taklah susah sangat nak betul pun. Okey, so 4Z tolak Z, yang ni dapat 3Z. Okey, 3Z dekat situ. So dekat sini kita kena betulkan. Dekat sini 3Z. Okey, so 3Z dekat sini kena jadi 21 lah. Ni salah lah kat sini, kita padam balik kat sini. Kat sini kita buat semula. Okey, so tak boleh buat 7 darab 2. Okey, kita tak boleh buat 7 darab 2. Okey, so kita nak buat berapa ni? Kita nak buat berapa kat sini? Kamu nak guna kaedah gantian pun boleh. Okey, nak guna kaedah gantian pun boleh. Okey, katakan cikgu buat jadikan Y lah 24 lah. Jadikan Y ni 24. Maksudnya darabkan semua ni dengan 3. 6 ni kena darab dengan 4 Okey, so negatif 8 darab 3 dapat negatif 24Y tambah 9Z sama dengan 3. Okey, kemudian ini negatif 24Y tambah 28Z. 15 darab 4 sama dengan 60 Okey, kemudian kita tolakkan lah. 4 tolak 5 ni. Yang ni kita tolak. Yang ni dapat kosong. Y dengan Y tolak dapat kosong. 9 tolak 28 dulu. Okay, 9 tolak 28. Kita akan dapat negatif 19Z. Okey. 3 tolak 60. Kita dapat negatif 57. Okey, so Z negatif 57 bahagi dengan negatif 19. Baru dapat 3. Okey? Dapat dah Z 3. Bila kita dah dapat dah satu tu Z ni, yang ni. Lega dah. Yang lain tu insya-Allah betul. Okey, cara nak cari yang lain tu, kita guna yang ni dulu, cari Y dululah sebab yang ni boleh cari. So negatif 8Y tambah 3Z. Z ni kita ialah 3 1. So kamu cari Y guna kalkulator je lah. So alpha kamu akan gunakan alpha, kamu akan dapat, betul tak ni? Negatif 8Y, 1 tolak 9 dapat negatif 8. So Y sama dengan 1. Okay. So Y sama dengan 1. Oops. Okay, bila dah dapat Y sama 1, Z pun dah ada. So boleh ambil mana-mana persamaan yang ada dekat atas tu. Katakan cikgu pilih 4X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan negatif 8. Cikgu ganti je lah nilai Y dengan Z yang kita dah ada. 4X 2 darab 1 tolak 6 darab 3 sama dengan negatif 8. So calculate, terus guna alpha sahaja, terus dapat nilai X. Berapa nilai X kita? 2. X kita sepatutnya dapat jawapan 2. Okey, ini sistem nombor kan? Sistem nombor. Okey, soalan nombor 7A. Okey, permudahkan tu maksudnya kena jadikan dia satu bentuk macam ni je. Dia tak nak ada bahagi, maksudnya bentuk tunggal saja. Okey, so kita buat dulu. M kuasa 3/4 darab dengan
Okey, yang ni cikgu boleh ubah jadi M kuasa 1/2 lah. Okey, lepas tu 1/2, yang ni jadi M kuasa 2/5. Tahu punca kuasa 5 tu dia mesti per 5. Yang ni. Okey, lepas tu kita ambil yang M je lah. M yang atas ni kita boleh campur. Sorry. Nombor dengan nombor kita darabkan, kalau ikutkan dapat 5. Okey, 5 darab 1, 5. So, M dengan M dia akan jadi 3/4 campur dengan 1/2 lah. Okey. So, yang bawah ni masih lagi 1/2. Yang M 2/5. Kalau nak terus bawa M 2/5 ke atas pun boleh. Dia jadi tolak lah. Tolak 2/5. Macam tu. So, 5. Okey, kita kira 3/4 tambah 1/2. 3/4 tambah 1/2 tolak 2/5. So, kita akan dapat 17/20. Maksudnya 5 M kuasa 17/20 per 1/2. Okey. 1/2 ni sebenarnya kita tukar jadi darab 2/1. Jadilah 5 darab 2/1 M kuasa 17/20. So, dapatlah 10 M kuasa 17/20. Dapat macam ni. Okey, untuk soalan B. Kita nak selesaikan yang mana dulu Kita tengok yang dekat dalam dulu Kat luar tu kemudian last kali kita buat yang kuasa 3 tu. Okey, R kuasa 10 darab dengan 4S kuasa 8 kuasa lagi 1/2. Yang ni kita kena buat satu-satu. 4 kuasa 1/2. 4 kuasa 1/2. Kamu boleh je tekan kalkulator 4 kuasa 1/2. Ataupun sebenarnya kamu tahu dia adalah punca kuasa 2 bagi 4. Dapat 2. Terpulanglah kamu nak buat 4 kuasa 1/2 pun boleh. Ataupun nak buat punca kuasa 2 bagi 4 pun boleh. Okey, lepas tu kita buat yang ni. S kuasa 8 darab lagi 1/2. Kuasa kita kena darabkan. 8 darab 1/2 kita akan dapat 4. Maksudnya S kuasa 4. Okey, kat situ. Okey, yang bawah. Okey, R kuasa 16. S kuasa 24. Punca kuasa 4 tu sebenarnya adalah kuasa 1/4. Okey. Ni nanti last nanti kita buat Okey, tapi kena tulis. Tak boleh tak tulis. Okey, lepas tu yang bawah ni kita boleh pemudahkan. R kuasa 10 darab dengan 2S kuasa 4. Okey, R kuasa 16. Kuasa 16 dengan 1/4 kita kena darabkan. Dia akan jadi R kuasa 4. 16 darab 1/4 dapat 4. S kuasa 24. 24 kena darab dengan 1/4. Dapat 6. S kuasa 6. Okey. Okey. Kuasa 3 kat luar. Okey, kita settle dalam dulu. Okey, R dengan R. R dengan R. Kena tolak kuasa sebab bahagi. 10 tolak 4 dapat 6. R kuasa 6. Okey, S pula. 2 ni kita letak dekat depan. Okey, S dengan S kita tolak juga. Okey, kalau kita tak nak tolak, kita potong je lah Maksudnya S kat atas dah tak ada, tinggal S kuasa 2 kat bawah. Macam tu. Okey, kemudian ini kuasa 3. Okey, bila dah jadi macam ni, dah tak ada bracket dekat dalam, kita boleh guna bracket yang biasa je lah. Okey, dia bracket yang bentuk segi ni sebab dekat dalam dia dah ada bracket bentuk biasa tu kan. Okey, so sekarang ni kita buat 2 kuasa 3 lah. 2 kuasa 3 dulu. Dapat 8. R kuasa 6 darab lagi dengan 3. Kuasa dia. 2 ni kuasa 3 dapat 8 tau. Kalau R kuasa 6, kuasa lagi 3. Kuasa tu yang kita darabkan. Dapatlah R kuasa 18. So, untuk S pula, kuasa 2 darab dengan 3. So, S kuasa 6. So, dapatlah jawapan dia. Permudahkan. Permudahkan ni pun, okey, kita kena jadikan dia kecil je lah Okey, kalau tengok macam ni, cuba tengok asas dulu.
Ini asas dia 2. Ni asas dia 4. Ini asas dia 16 lah 16 kuasa 1, asas dia 16. Jadikan asas paling kecil. Contohnya 16. 16, kita boleh jadikan dia 2 kuasa 4 kan. 2 kuasa 4. Okey, ni dah memang kecil dah. Okey, yang bawah tu 4 boleh jadi 2 kuasa 2. Lepas tu 2n tolak 1 tu kecil juga kan. Kita letak dekat sebelah 2 ni. 2n tambah 1. Okey, bila semua asal yang sama, barulah boleh kita buat kuasa. Kalau darab kita jadi kuasanya, kalau darab kuasa kita tambah, kalau bahagi kuasa kita tolak. So kita boleh tulis macam ni lah. 2 kuasa 4, okey, tambah n tolak 6 tolak tolak yang bawah ni. 2n tambah 1. Okey, so yang ni 4 tambah n tolak 6. Ni kena kembangkan. Negatif 4n negatif 2. So 2 kuasa betul ke ni? Cikgu takut cikgu tersilap kira. Ini cikgu tertinggal 2. 2n tinggal 2. So 2n tolak 4n akan dapat negatif 2n. Ini 2n tolak 4n dapat negatif 2n. Kemudian 4 tolak 6 dapat negatif 2. Negatif 2 tolak 2 negatif 4. Okey, so sama lah dengan jawapan dekat sini kedudukan dia je terbalik, tapi sebenarnya sama. Okey, itu indeks. Contoh yang ni Okey. 3 kuasa n tambah 2 tolak 3 kuasa n tambah 10 darab 3 n tolak 1 sama dengan h 3 kuasa n. Okey, soalannya suruh kita cari nilai h. Okey, cari nilai h. Betul ke ni soalan ni Okey, kalau dia nak nilai h, kita cuba dulu. Kalau kat sini cikgu tengok, kalau dia nak nilai h, kita buang je lah 3n ni. Maksudnya kita bahagi bahagi 3 kuasa n. Bahagi semua ni 3 kuasa n. Okey, kan? Okey, lepas tu yang ini asas sama, kuasa kita boleh tolak. Nampak? So 3 n tambah 2 tolak n dapat 3 kuasa 2 saja. Congak-congak je. N tambah 2 tolak n. Tinggal 2 je. Tolak. Ini sama. Dia jadi 1 lah. Tolak 1. Okey. Tambah 10. Yang ni kita kena tolak. 3n tolak n. 3n tolak n. N tolak 1 tolak n. Macam tu. So tinggal tolak 1, maksudnya 3 kuasa negatif 1. Okey? Ini selesai je guna kalkulator ni. 3 kuasa negatif 1 tu sebenarnya adalah 1/3 ataupun kita terus guna kalkulator pun boleh. 3 kuasa 2 tolak 1 tambah 10 darab dengan 3 kuasa negatif 1. Buatlah ikut sama macam tu pun boleh. Tak perlu tukar 1/3 pun boleh. So dapat jawapan dia 34/3. Dapat jawapan dia H sama dengan 34/3. Okey, soalan 30. Okey, kita mesti suka salin balik soalan. 3x tambah 2 tolak 3 kuasa x. Okey, yang ni sama. Kalau kita cuba jadi asas sama dulu Contoh kalau ni 8/9. Cikgu boleh tulis macam ni je. 8 3 kuasa 2 je. Okey, 8 3 kuasa 2. Okey, lepas tu boleh ke? Kalau 3/2 kuasa 2 dekat sini dia jadi darab kan? Okey. Jadi macam tak boleh lah, tak boleh. Okey, yang ni jangan buat asas 2 ni 8 dia tak boleh buat asas 3. Dia 2 je, 2 kuasa 3 boleh.
2 kuasa 3 boleh. Okay, so ideanya dekat sini. Cikgu buat macam mana Okay, cikgu faktorkan yang ni. Ni biar dulu. Kanan biar dulu. Cikgu faktorkan, cikgu keluarkan 3 kuasa X. Sebab dua-dua ni ada 3 kuasa X. Okay. 3 kuasa X dalam kurungan 3 kuasa 2. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab kalau cikgu darabkan balik, okay, kalau cikgu darabkan balik, kan, kalau darab, kuasa kita tambahkan. Nampak di atas ni. Okay. Tolak 1. Okay. Tolak 1 lah. 3X dah ada. 3 kuasa X dah ada. So, tolak 1 lah. So, yang ni tak perlu pun buat 3 kuasa 2. 89 je. Okay. So, 3 kuasa X sama dengan 8/9. Yang ni kalau pindah ke kanan, dia jadi bahagilah. Bahagi tak semestinya guna bahagi panjang macam tu. Boleh je buat simbol macam tu. Bahagi. Bahagilah dengan 3 kuasa 2 tolak 1. Kira je lah guna kalkulator. 8/9 bahagi 3 kuasa 2 tolak 1. So, cikgu kira dapat 1/9. 3 kuasa X sama dengan 1/9. Okay. So, sekarang ni barulah 1/9 tu kita jadikan dia asas 3. 3 kuasa 2. Letak atas jadi 3 kuasa negatif 2. Okay. Ni 3X. Yang ni 3 kuasa negatif 2. So, bandingkan sajalah sini dengan sini. So, dapatlah X dia negatif 2. Dapat X dia sama dengan negatif 2. Bukan kita buat ni, cikgu yang buat. Okay, 2 kuasa X. Titik. Titik tu maksudnya darab Darab 5 kuasa X. Tapi 0.01 tu adalah point perpuluhan. Yang 2X, 2 kuasa X, titik 5 kuasa X tu sebenarnya adalah darab. Okey, kemudian 10X tambah 1 kuasa 4. Dia nak nilai X. Okey, selesaikan persamaan ni maksudnya dia nak nilai X. Okey, so apa idea yang kita boleh buat dekat sini? Okey, 25. 0.01 tu, ini kita salin balik lah. 0.01 ni cikgu boleh tulis 1 per 100 ke 10? 100 Betul tak? 0.01 adalah 1 per 100 kan? Betul tak? Okey, lepas tu 10 kuasa X tambah 1 tu, cikgu dapat idea. Tengok sini tadi 2 dengan 5. 10 ni boleh je cikgu buat 5 darab 2. Tapi 5 darab 2, kuasa tu dekat luar lah. X tambah 1 tu dekat sini. Okey, kuasa lagi dengan 4. Okey, 5 darab 2, kuasa X tambah 1, kuasa lagi 4. Okey, kemudian 2 kuasa X, 5 kuasa X. Kalau 1 per 100 ni, kita boleh buat 10 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2. Yang ini tadi, dia kadang dia kena fikirlah benda tu kan. Okey, kalau boleh kita cuba jadi asas yang paling rendah 5 dengan 2 ni, 4 ni kalau kita darabkan kuasa yang dekat yang ni 5 darab 2, ni akan jadi 4X tambah 4. Yang ni 4 ni cikgu dah darab dengan kuasa kat sini. Okey, kemudian cikgu akan buat lagi macam ni. 2 kuasa X darab 5 kuasa X. 10 kat bawah ni pun cikgu boleh buat 5 darab 2 5 darab 2, kuasa 2 tu dekat sini. Maksudnya bentuk ini cikgu tukar jadi bentuk macam ni. Yang ni pula 5 darab 2 kuasa 4X tambah 4. Okey, dah nampak dah dekat situ. Okey, kemudian dalam kurungan ni cikgu tak mau, cikgu nak pecahkan jadi satu-satu macam ni. 2 kuasa X, 5 kuasa X. Kemudian yang ni
Macam mana cara kita nak pecahkan dia? 5 kuasa 4x tambah 4. Dia kena ambil seorang-seorang punya. Yang ni kuasa untuk 5 juga. Lepas tu kuasa untuk 2 juga. Darab 2 kuasa 4x tambah 4. Bawah 5 kuasa 2, 2 kuasa 2. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita cuba kumpulkan 5 dengan 5, 2 dengan 2. Okay, macam mana cara nak kumpulkan ni? Okay, so cikgu buat macam ni lah yang 5 cikgu, yang ada nombor 5 cikgu letakkan sebelah kanan. Okay, yang nombor 2 cikgu letak sebelah kiri lah yang terbalik, nombor 5 letak sebelah kiri, yang ada 2 cikgu letak sebelah kanan. Okay, mula-mula cikgu buat 5 kuasa X, cikgu kekalkan sebelah kiri. Okay, yang ini 5 kuasa 4x tambah 4 ni, kalau cikgu nak pindahkan di sebelah kiri, dia jadi bahagi. 5 kuasa 4x tambah 4. Yang ini, kalau cikgu nak pindahkan dia sebelah kiri, dia akan jadi darab. 5 kuasa 2. Okay, settle yang 5. Okay, yang 2 kita kena ada sebelah kanan. 2 kuasa 4x tambah 4, ini kekal sebelah kanan. 2 kuasa 2. Okay, yang ini 2 kuasa X ni kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Kita letak dekat bawah 2 kuasa X. Okay, panjang jalan kerja dia. Okay, sekarang asas dah sama untuk 5. 2 pun dah sama asasnya. Satu grup kat sini. Kemudian yang ni kita boleh buat 5 kuasa X tambah 2 tolak 4X tolak 4. Ni sepatutnya bracket tapi cikgu terus kembangkan. 2 kuasa 4x tambah 4 tolak 2 tolak x. Tolak 2 sebab dia belah bawah bahagi. Ni pun tolak x. So kita pemudahkan 5 kuasa x tolak negatif 4 dapat negatif 3x tolak 2. 2 kuasa 3x tambah 2. Okay. Sampai sini je. Okay, dapat jawapan kita sampai sini. Okay, kalau tak boleh buat tak boleh dah nak pindahkan dia ni. Okay, sebenarnya kita boleh dah nampak dah dekat sini. Okay, yang ni sebenarnya yang ni cikgu nampak yang ni sama ni. 3x tambah 2 ni negatif 3x tolak 2. Cikgu cuma ubah macam ni je sebenarnya. 5 1/5 1/5 1/5 kuasa negatif kuasa pula. Okay, yang ini cikgu ubah dia jadi 3x tambah 2 juga. Boleh ke macam tu? Salah, tak boleh cikgu on the spot nak memikir ni. Susah juga ni on the spot nak fikir untuk korang ni. Kalau tak boleh kita buat log kiri kanan lah. Log. Ada mungkin cara tadi boleh juga tapi macam complicated juga kat situ. Kita buat log kiri kanan lah. Cikgu rasa log kiri kanan lagi senang. Okay? Kita buat log kiri kanan. Okay, ingat kalau log kuasa kita pindahkan ke depan kan? Ni pun kita pindah ke depan. So, maksudnya negatif 3x tolak 2 log 5. Yang ni 3x tambah 2 log 2. Okay. Mana nak tulis lagi ni? Dah nampak dah jalan dia. Okay, cikgu dah nampak dia boleh selesai. Okay, lepas tu kita kumpulkan log dengan log. Okay, negatif 3x tolak 2. Yang ni 3x tambah 2. Ni pindah sini jadi bahagi. Kemudian log 2 bahagi log 5. Okay, so buat macam tu. Yang ni boleh guna kalkulator terus. Log 2 bahagi log 5 boleh guna kalkulator. Kita assume dia adalah asas 10. Okay, so log 2. Tolong kira Ustaz. Cikgu punya kalkulator ni pula lah. Log 2 bahagi log 5 dapat berapa? Log 2 bahagi log 5 dapat berapa?
Dapat tak? Siapa dia kira log 2 bagi log 5? 0.4. 0 point? 4306. Oh ya ke? Jawapan dia panjang pula ya? Jawapan kita macam mana? Adakah dia banyak perpuluhan ya? Jawapan kita adakah dia banyak perpuluhan? Mana tadi jawapan kita? Jawapan kita adalah negatif 2/3 Okay, tak apa, tak apa. Okay. Sekejap So, kita buat macam ni. Negatif, cikgu pun mudahkan kat sini sebenarnya. Cikgu letak negatif kat sini. 3x tambah 2. 3x tambah 2. Betul ke ni Cikgu rasa macam salah je. Negatif 1. 3x tambah 2, 3x tambah 2. Salah lah. Cikgu rasa salah lah dekat sini. Okay, kita kena check balik ni. Kena check balik. Tak boleh, tak boleh. Jawapan salah. Okay, kena check balik. Tak apa, nanti cikgu buat balik yang ni. Atau ambil masa lama pula. Yang tak sempat nak yang lain At least satu lagi bab ke kita tengok. Okay, yang ni sekejap lagi cikgu solve kan. Nanti cikgu share. Okay, dia tersilap mana-mana ni. Okay, nanti kita check balik yang tu. Okay, kita pergi tengok yang lain dulu. Yang tu nanti cikgu share kemudian. Cikgu buat lain, cikgu share. Okay, contoh macam ni. Jika set 5x tambah sama dengan x tambah set 8, cari nilai x dalam bentuk set A per B. Okay, dia nak jawapan pun mesti dalam set lah maksud dia. Ini nampak ni macam ni kan, tapi sebenarnya dia nak jawapan dalam set. Sebenarnya kalau kamu nak selesaikan ni tanpa menggunakan set, kamu boleh je dapat. Kamu akan dapat dalam point, tapi dia tak nak. Okay, dia tak nak macam tu. So, ini soalan kita. Set 5x sama dengan x tambah set 8. Okay. So, kalau cikgu nampak dekat sini, ni ada x, ni ada x. Terkumpulkanlah x tu. Okay, so set 5x tolak x sama dengan set 8 kan. So, kita fakturkan 8. Fakturkan x. So, dia akan jadi set 5 tolak 1. Set 8. So, x dia akan jadi set 8 per set 5 tolak 1. Tapi, bukan bentuk macam ni. Ya. Okay. Dia bukan bentuk macam tu Maksudnya, dia bentuk macam ni. Dia nak set dekat atas. Dia tak nak set tu berada di bawah. Macam ni sekarang, set tu berada di bawah. Caranya macam mana kita nak hapuskan set dekat bawah ni? Kita kena pilih yang dipanggil sebagai konjugat. Konjugat. Nanti tengok balik apa maksud konjugat. Okay, konjugat ni, kalau set 5 tolak 1, kita kena darabkan dengan set 5 tambah 1. Okay, bila kita darab set 5 tambah 1 belah bawah, ke atas pun kena darab sama lah. Okay. Okay, so sekarang ni set 5 set 5 tolak 1. Kita nak darab macam ni. Set 5 tambah 1. Okay. Ini 1 tambah 1 tolak. Ingat tak? Kalau 1 tambah 1 tolak, kita boleh jadikan yang ini kuasa 2 tolak dengan yang ini kuasa 2. Okay. So, set 5 kuasa 2 kita akan dapat 5. Tolak 1 kuasa 2 kita akan dapat 1. Okay. Kita kena, ini adalah kita punya hukum bagi apa cikgu pun dah lupa dah pendaraban ni. Macam dia yang ni yang kamu kena ingat tu. Okey, yang ni. Kalau x kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 kan. Kan dia jadi x tolak 4, x tambah 4. Okey. Nampak 1 tolak 1 tambah kan. So yang ini kita terus ambil x kuasa 2. Okey, tolak dengan 4 ni adalah 2 kuasa 2 2 kuasa 2 macam tu. So yang ni kita akan jadi,
Yang bawah lah Yang bawah dia akan jadi 5 tolak dengan 1 dapat 4. 5 tolak 1 dapat 4. Kemudian yang atas ni cert 8 darab dengan cert 5 tambah 1. Okay. So yang atas ni kalau kita darabkan dia, cert 8 darab dengan cert 5, dia akan jadi cert 40. Darab je. 8 darab 5, 40. Kemudian tambah cert 8. 4. Okay. Kemudian, kalau kamu guna kalkulator Swiss, kelas Swiss ni, kamu tekan cert 40, dia akan bagi bentuk yang termudah. Dia akan bagi terus 2 cert 10. Kemudian kalau cert 8 ni, dia akan bagi jawapan 2 cert 2. Macam tu. Okay. So, kita boleh terus potong ni. 2 dengan ni jadi 2 kan. So, dia akan jadi cert 10 tambah cert 2 per 2. Ni kalau guna kalkulator kelas Swiss. Tapi kamu tak ada kalkulator kelas Swiss. Daripada sini, macam mana cara nak dapat jawapan macam ni? Dia kena permudahkan cert 40 ni, kamu kena jadikan dia, pecahkan dia jadi 8 darab dengan berapa 4 darab dengan 10 lah maksudnya 4 darab 10. Okay, yang ni kamu jadikan dia 2 darab 4. Kan? 4. Okay, yang ni kita pecahkan jadi cert 4 dengan cert 10. Cert 4 dapat 2. Cert 10 lah kena tulis. Okay, yang ini cert 2 lah. Cert 4 dapat 2. So 2 cert 2. Dia kena buat macam tu. Okay, panjang dia ada step dia lah sikit yang ni. So, yang ni potong. Okay, so dapatlah jawapan dia. Cert 10 tambah cert 2 per 2. Dapat jawapan macam kat atas. Okay, itu kalau dia melibatkan cert lah.